Tapi macam mana kita berihsan dengan diri kita, sama tu jugalah kita buat dengan mereka yang dah mati. Sebab jenazah atau muslim mati ini adalah bangkai yang mulia. Dia bukan macam bangkai lembu yang tak disembelih, yang boleh kita sepak, kita tolak ke tepi je. Tak, manusia ini bila dia mati, dia merupakan bangkai yang mulia, yang suci. Kita kena sempurnakan yang terbaik. Okey. Dan juga bila sebut orang mati ini, saya sebutkan dari segi biasa kita berlaku, bila mati dah siap nak kafan, masing-masing sibuk nak kucuk. Itu tak ada masalah. Dalam buku ini, dalam buku 303, sebab nak buat kursus jenazah dia kena prepare semua. Tapi ilmu di buku lah. Buku 303 sahaja fiqh kematian ini menyatakan bahawa mengucup jenazah itu sunat. Yang penting sekali dia tak melibatkan wuduk jenazah. Wuduk jenazah tidak ada kaitan. Dia dah berwuduk yang batal wuduk, yang hidup sahaja. Contohnya yang meninggal suami, isteri nak kucuk, orang kata tak boleh, nanti batal wuduk jenazah tu. Maknanya dia kena pergi belajar sikit lagi pun, dalam bukan satu kaki, 1 inci, sikit, belajar sikit lagi. Bahawa yang batal wuduk adalah si isteri sahaja. Wuduk jenazah tidak ada batal. Siapa-siapa pun nak ni, buatlah. Cumanya pastikan tidak ada fitnah. Takut-takut tiba-tiba tak ada orang kenal dia, yang mati tu lelaki, tiba-tiba ada seorang perempuan yang tak dikenali pula datang kucuk. Yang isterinya pula siapa ni? Orang yang tak kenal pula, ni mesti nombor 2. Tak, nombor 2, nombor 3. Mesti ada nombor 2 kat mana pun. Jangan. Sebab dia tak akan jadi apa-apa pun kat jenazah tersebut. Okey, kita pergi ke langkah pertama. Langkah pertama bila berlakunya kematian. Sebelum ke bilik mandi jenazah, langkah pertama bila berlakunya kematian. Sebelum berlaku kematian, kita yang waris, yang saudara mara terdekat ini, pertamanya hendaklah bersedia dengan keadaan tersebut, dan juga menyediakan bakal si mati itu. Buku ini saya bagi tahu panduan mudah urus jenazah ini, sebab dia tulis panduan mudah. Buku ini hanya untuk bacaan sahaja. Untuk hari ini dengar saja. Buku ini balik rumah nanti baca, sebab dia mudah saja. Ayat dia mudah dan sebagainya. Dia tak ada memayahkan buku ini. Yang mana buku inilah yang saya tengok dan sebagainya paling nipis dan paling mudah ayat dia. Untuk bacaan, mungkin sambil mendengar nak membaca dan sebagainya, dipersilakan, tak ada masalah. Okey. Pertamanya bila si mati ataupun saudara kita tu sedang nazak. Nazak ini maknanya memang orang kata kebiasaannya tiada harapan untuk hidup. Memang insya-Allah nyawanya dah sampai ke kerongkong, kakinya sudah sejuk, kakinya sudah boleh dijatuhkan macam tu. Sebab mereka yang hidup, kakinya boleh berdiri macam ni, dia tak akan boleh sampai rapat macam ni. Tapi bila yang nyawa sudah sampai kerongkong, kaki dia akan jatuh terus. Dia sudah tidak ada apa-apa yang menghalang untuk dia jatuh. Dan kemudiannya bila tengok hidung dia pun sudah sepet ataupun jatuh ke bawah, bila tengok cuping dia rapat ke ni, maknanya ketahuilah bahawa sudah sampai masanya. Bila mana macam keadaan tersebut, kita kena ajar. Sebab yang nazak itu saudara kita itu dengan syahadah, bukannya ajar mengucap kan. Sebut yang mudah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun nampak dia payah je sebut Allah, Allah, Allah. Bukan Allah. Pada mu'alaf kena perhati sikit. Sabut Allah, 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 Alahai, jadi lain pula yang kena Allah, Allah, Allah dan sebagainya. Bila dah pastikan confirm meninggal, polis datang buat report. Kalau meninggal hospital lagi mudah. Hospital akan bagi 3 salinan. Sebut terus, warna kuning, warna pink, warna biru. Warna biru untuk warna biru untuk kubur, pink untuk JPM,
Yang kuning untuk rekod hospital. Saya bagi teruslah. Bila dah dapat surat itu memang confirm mati. Kalau dia bangun balik, maknanya mesti ada sesuatu yang berlaku. Sebab dah tengok jantung dia tak berfungsi, otak dia dah berhenti dan sebagainya, baru keluar surat itu. Okey. Bila dah meninggal, confirm meninggal itu, waris ataupun saudara jenazah, perkara pertama dilakukan hendaklah dia buka pakaian jenazah. Pastikan jenazah itu tidak ada pakaian yang melekat. Dengan minta maaf lah, dengan underwear sekalipun buka. Masa tu awal-awal. Masa tu maknanya kosongkan jenazah itu, maknanya kita tukar dengan kain. Sebab biasanya berlaku, yang masih disebutkan kepada saya, biasanya yang datang untuk mandi jenazah itu dengan pakaian lagi. Maknanya lalah sekali, lepas tu sebut, boleh tak puan ataupun tuan, saya nak simpan baju jenazah, nak buat ingatan. Sudah, nak simpan. Kita dah nampak gunting je, dah tak nampak orang lain dah. Nampak gunting tangan, bukan gunting tangan tu, gunting baju di tangan, gunting baju dan sebagainya, dan nampak dah plastik hitam dekat bawah. Memang tak nampak dah nak simpan tu. Sebab kalau nak buat macam tu, awal-awal lagi, kalau boleh masa dia nazak tu pun buat, keluarkan. Sebab nanti dia mudah kepada jenazah, tak sakit. Maknanya mudah sangat bagi jenazah. Sebab tu biasanya yang jadi lama tu kadang-kadang di pakaian. Nak buka pakaian tu masalah, sangkut. Sebab bila dah mati, otot akan keras, sendi akan keras, nak angkat ke dan sebagainya. Mula-mula sekali tanggalkan pakaian. Bila tanggalkan pakaian, maknanya tugas saudara ataupun waris si mati, jaga aurat dia betul-betul. Memang kena jaga aurat dia. Pastikan jangan terbuka. Maknanya lapisan pertama letak kain tebal, lapisan kedua letak kain nipis sikit, dan letakkan, banyakkan pakaian ni. Dan kemudiannya, kalau jenazah ataupun si mati nak bertahan, contohnya meninggal pukul 10 malam di rumah, nak sempurnakan pagi, pastikan atas perut jenazah itu selepas kita bersihkan, kalau boleh kat rumah pun dah bersih dah. Ini bukan untuk mandi, ini untuk memberikan keselesaan kepada jenazah. Urut perut dia, tengok najis ada bawah ke tak bawah, suci. Maknanya anak-anak bersihkan dulu, siap-siap. Maknanya mudah esok tu. Sebab tu orang kata kadang bila ada masa pengurusan jenazah ambil masa 2-3 jam. Ada masa pengurusan jenazah ambil masa 30 minit sahaja. Sebab kadang-kadang kalau waris yang memang terbuka, yang memang tahu benda ni, dia akan buat awal-awal dekat rumah. Dia akan buang najis, dia siapkan semua kat rumah. Cumanya pergi ke bilik mandi jenazah, nak confirmkan dia. Urut okey, dah bersih, selesai, siap. Dia tak perlu kita kadang urut tu keluar. Pertama, urut lagi, keluar lagi. 10 kali pun duk keluar. Sebab jenazah ini kadang kita tak tahu apa yang berlaku. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lepas buka pakaian, urut jenazah dan sebagainya, letakkan minyak di setiap sendi, di siku, lengan, lutut dan sebagainya. Sebab nak kena urut, sebab bagi sentiasa kekal segar jenazah itu. Dan kemudiannya letakkan sesuatu yang agak berat, bukan 1 kilo lah. 1 kg itu berat sangat, lebih pada dalam 300 ataupun 400 gram, sesuatu atas perut jenazah. Tak payah letak yasin lah atas jenazah, tak jadi apa pun yasin tersebut. Sebab ada orang pergi letak yasin, nanti yasin ini akan membantu. Tapi kalau jenazah tak pernah baca Quran, yasin letaklah bertimbul-timbul yasin pun tak jadi apa. Jangan amalkan itu, perkara itu tak diajar. Letakkan sesuatu macam mungkin batu yang agak ringan, letak kat perut, sebab nak elakkan kembung. Sebab bila kita mati, dalam kita kosong, bila-bila masa boleh masuk angin. Sebab tu biasa kalau orang kata, kalau letakkan, masukkan paip air, masukkan air dalam mulut, akan keluar terus direct ke bawah. Dia tak ada dah nak tapis-tapis, tak ada, dia direct terus ke bawah. Sebab itu maksudnya bila meninggal,
kita kena tindih perut dia dan kita kena tutup mulut dia. Sebab tu biasanya kita tengok ada orang ikat kain dengan ikat tali lembu tu bukan yang tu, kesian kat jenazah. Ikat guna kain di mulut, tak nak bagi mulut terbuka. Kalau mata belum tutup, tutupkan mata itu. Sebelum datang paparazi yang suka mencari berita-berita yang sensasi itu, tutuplah mata awal-awal sebelum sampai orang lain. Itulah pertamanya untuk bagaimana untuk orang kata apa, bersedia apabila berlakunya, selepas berlakunya kematian. Okey, jadi untuk itu, lepas berlaku kematian dan maklumkan kepada semua, saya sebutkan ada 5 peringkat mereka yang afdal untuk mengurusan jenazah. Pertamanya adalah suami kalau si mati itu isteri, ataupun isteri kalau si mati itu suami. Yang keduanya anak lelaki untuk ayah, anak perempuan untuk ibu. Yang ketiganya saudara mara. Yang keempatnya jauh sikit. Yang kelima, yang terakhir, orang-orang masjid. Maknanya yang masjid ini bukannya nombor 1, tapi nombor 5, bawah sekali. Kalau ada 4 lah orang masjid. Kalau ada 6 lah. Kalau 10 lah orang masjid kat bawah. Ini tak, kita biasa berlaku bila berlaku kematian. Saya nak maklumkan ada kematian. Okey, perempuan lelaki, perempuan. Okey, sekejap saya uruskan. Lepas tu bila datang jenazah tu, yang waris semua angkat tangan. Sebab tu saya kata pengurusan jenazah, pengurus ataupun kapten jenazah ni hanya tengok saja, dia tengok. Sepatutnya anak lah yang mandikan ataupun saudara mara. Kita kalau macam saya sebut dalam borang itu, kalau kalian saudara-saudari sekalian tulis, tuan-tuan tulis right di year, saya akan telefon setiap masjid bagi tahu kita ada peserta pengurusan jenazah yang mana kita nak minta mereka ini boleh masuk bila berlakunya pengurusan jenazah. Yang mana kalian boleh masuk, boleh tengok, boleh rasa. Kalau waris kata boleh, boleh. Biasa saya buat kalau di tempat kerja lama saya di UAJ 1, saya buat macam tu. Bila berlaku kematian, kita akan maklumkan peserta untuk ada jenazah. Kebanyakan mereka datang dan mereka akan duduk sama, berada dalam bilik jenazah. Itu pengalaman yang paling manis sekali dalam bab pengurusan jenazah. Maknanya ranking pertama mesti kita ajar, kalau ada anak-anak, ajar anak-anak bagaimana untuk mandi jenazah. Saya makna anak mandikan mak nanti dan sebagainya. Itu orang masjid kat bawah sekali. Sepatutnya orang masjid ni dijadikan sebagai hanya rujukan. Okey, lepas ni nak saya buat apa? Lepas ni saya nak buat apa? Bukannya ustaz mandikan, selesaikan semua, kami tunggu saja ustaz siap. Itu terbaliknya dunia sekarang ini. Okey, kemudian bila dah macam tu, kita berjalan ke bilik jenazah. Bilik jenazah lokasinya kalau di Masjid Al-Falah ini adalah di belakang. Inilah dia bilik jenazah kita. Kalau ada nak memperbesarkan lagi, dipersilakanlah. Okey, betul dah. Nampak. Inilah bilik jenazah kita, yang mana dalam bilik ini telah disediakan 1 jurumandi dan 1 model. Modelnya adalah model manusia hidup. Maknanya dia akan bergerak berjalan-jalan. Tutup muka itulah model kita nanti, insya-Allah. Okey, inilah bilik jenazahnya. Okey, persediaan jurumandi ini untuk jurumandi bila berada di depan jenazah, nak bersedia untuk proses tersebut. Yang pertamanya, dia biasanya orang kata satunya dari segi kelengkapan agama lah. Ini hanyalah sebagai untuk teknikal. Biasanya kelengkapan agama macam saya sebut tadi, mestilah jujur, mestilah amanah dan mestilah berani. Kemudian lepas tu pakai apron. Kemudian lepas dah pakai apron, pakai sarung tangan. Sarung tangan ini sebenarnya untuk memastikan sebenarnya tak elok untuk kita direct bersentuhan dengan jenazah. Tak elok, tak cantik, sebab nanti sakit kepada jenazah. Dia direct,
sentuh kulit, dia sakit jenazah. Yang mana seeloknya kita pakai sarung tangan. Sarung tangan yang biasa orang pakai, sarung tangan yang pakai buang, bukan sarung tangan yang biasa orang basuh pinggan tu dan sebagainya, ataupun sarung tangan kain tu. Sarung kain tu tak lewat apa pun. Yang biasa kita menebas berkebun tu dan sebagainya, itu sarung tangan tu tak boleh buat apa. Okey, biasa sarung tangan yang digunakan untuk proses, biasanya doktor pakai sarung tangan ini. Sarung tangan pakai buang. Okey. Okey, macam ni. Okey, kemudian sebelum mandikan jenazah, macam kita juga, kita nak mandikan anak kita, kita akan sediakan awal-awal baju dia, kain dia, pampers dia, kain tuala dia. Kita tak ada mandikan dulu. Lepas mandi tu letak anak biar macam tu, kita mana pampers dia duk cari kat bawah dan sebagainya. Tak ada. Kita akan lengkapkan semua dah ada, barulah kita mandi. Sama jugalah jenazah ini, yang mana jenazah ini perlulah mula-mula kita sediakan kain kafan. Macam saya cakap tadi, penggambaran ini adalah amatur punya projek, jadi dia tak ada bajet. Jadi kita gunakan apa kain yang ada dalam bilik jenazah. Anggaplah kain kafan ini adalah kain, betul kain kafan. Sebab nanti kita terpaksa gunakan kain perca-perca, sebab kita tak berani nak potong kain kafan yang baru. Sekarang datang big boss jenazah kan, kena menjawab. Sebab ini hanyalah sebagai model sahaja, contoh sahaja. Ini kain kafan ni kecil je sebenarnya ni. Dia sebenarnya kain kafan yang macam bawah tu. Sebab kita tak cari ada selai. Ini banyak untuk lelaki, kain kafan mestilah 3. Untuk perempuan mestilah 5. Jangan lebih, itu terlalu melampau. Yang mana kain 3 ini, yang lelaki 3 itu termasuk dah pakaian yang dipakai, baju ke dan sebagainya. Kalau perempuan pun sudah termasuk macam telekung dan baju. Ini kain kecil je, ini kain yang ada je. Ini sebagai sampel sahaja, yang mana lepas siap 3 lapis untuk lelaki, maknanya kita letak kapas dan siap semua. Dan bila dah siap macam tu, letakkan segala-galanya yang kita nak letak. Okey, dari segi letakkan barang atas jenazah ini terpulang pada kita. Cuma jangan melampau. Tapi jangan lebih-lebih letakkan orang kata apa, kemenyan ke atas kain kafan nak bagi bawahnya sebagainya, tak ada. Yang biasa dibuat adat di bumi kita ini adalah letak cendana kapur barus sahaja. Kapur barus itu berfungsi untuk halang binatang-binatang dalam tanah untuk makan jenazah. Bila kita masuk dalam tanah, dah meninggal, automatik cacing, ulat dan sebagainya akan terus datang. Kapur barus ini cuma nak halang lebih kurang, orang kata dalam masa kurang daripada 6 bulan sahaja, ataupun boleh kata sebulan ataupun begitulah. Sebab bau dia tu adalah sangat kuat, binatang tak akan datang. Itu saja. Tapi lama-lama dia akan habis juga. Bila habis itu, itulah yang kata tinggal tulang sahaja. Itulah maksudnya. Maknanya sama juga, bila mandi dengan kapur barus, dia boleh kekalkan bau kapur barus itu di jenazah, maknanya dia boleh halang. Maknanya kalau kita kata contohnya tiba-tiba, alamak kapur barus habis, tak boleh mandi jenazah, cancel, tak boleh. Dia hanya tak ada apa. Yang penting sekali, kita boleh teruskan, tidak ada masalah. Macam sebut, dia ini adat, walaupun dia kata adat, tapi mereka sudah ada kenapa alasan, kenapa letak cendana, kenapa letak tu, mereka dah ada alasan tersendiri. Mana mungkin kita sebut cendana ini wangi, untuk kekalkan bau jenazah. Air bunga ros wangi, kapur barus sebab dia untuk awetkan jenazah. Awet jenazah ini akan kekal awet muda dengan pakai kapur barus. Jadi kalau mereka nak awet muda, silalah pakai kapur barus. Bukan setakat orang lain, suami kalau isteri pakai, suami sendiri pun tak akan datang, sebab nampak benda lain bila pakai kapur barus. Itu sahaja. Kalau suami yang pakai, sama juga. Isteri pun sedih. Kenapa sedih ya? Abang nampak macam jenazah dah pula pakai kapur barus. Macam tu. Okey. Kemudian sebut cendana dan sebagainya. Okey. Ini merupakan teknik lain-lain. Saya belajar cara lain, Puan Syah mungkin cara lain, saudara-saudari mu'alaf mukalaf sebagainya mungkin cara lain. Okey, kemudian bila dah siap kain kafan itu,
jangan kita biarkan terbuka. Tutup dulu sebab tak nak ada binatang ke dan sebagainya. Kalau biasa orang buat kat rumah, di jenazah itu kain tu terbuka macam tu je. Takut anak-anak kita, yelah anak-anak, dan namanya anak-anak, main tu perkara biasa bagi dia orang, bukan masalah pun. Main-main dan sebagainya, tutuplah untuk jagakan kafan itu. Yang mana kemudian bila tutup, barulah mula mandi jenazah. Okey, inilah perkara yang paling utama sekali, yang paling kena jaga sekali dalam bab pengurusan jenazah. Okey, mandi jenazah ini utamanya, inilah model kita. Okey, anggapkan adalah pakaian ini abaikanlah sebab dia model hidup. Kita kena raikan dia, tak boleh nak buka baju dia dan sebagainya. Okey, mula-mula sekali pastikan ini contohnya tutup aurat, pastikan aurat sentiasa ditutup. Okey, memang kena jaga aurat ni. Macam mana kita nak jaga aurat kita masa hidup? Yang perempuan, aurat perempuan hidup adalah dari rambut hingga ke hujung kaki, kecuali muka dan juga tapak tangan. Lelaki dari pusat ke lutut, sama jugalah mereka yang sudah meninggal dunia, kecuali kalau yang perempuan ini, sebab tu yang perempuan dimandikan oleh perempuan, yang lelaki dimandikan oleh lelaki. Sebab nanti yang perempuan biasanya dia akan buka, saya tak pernah nampak lah, saya kata kebiasaannya, saya pun tak tahu dah, tak pernah tengok bila orang perempuan mandi. Okey, inilah yang saya kata tadi. Kalau waris buat awal-awal kat rumah, akan memudahkan proses membersihkan badan, membersihkan najis daripada badan si mati. Cara dia macam ni lah. Ini cara masing-masing. Saya boleh kata caranya masing-masing, cumanya prinsipnya adalah membersihkan jenazah. Buatlah macam sekalipun, tapi yang penting janganlah pergi, kalau maaf saya sebut, pergi jolok lubang ni. Buatlah macam mana pun, janganlah, itu dah menyeksa. Buatlah macam nak tekan, tapi jangan pula panggil anak, baby, dek macam ni, adik duduk atas perut ni, tu jangan. Guna cara yang terbaik, yang boleh mudah. Tekan. Jenazah ni hebat, dia bangun sendiri. Sebab biasanya akan ada seorang yang pegang kepala. Ni hebat, dia bertahan, dia jaga ya. Dia maknanya kadar dia adalah 45 sudut darjah. Tapi 45 tu tinggi sangat. Sebab biasa dia kena rendahkan sikit untuk mudah dia tolak. Okey. Kemudian sama juga guna sabun dan sebagainya. Biasa sebab bila kita beristinja pun kita gunakan sabun untuk membersihkan. Yang penting bila kita buat tu, kita tolak itu, dan masa tolak itu kita tengok kat bawah juga. Kat bawah tu nak tengok, kalau ada warna kuning, maksudnya masih ada najis. Buat macam sebab tu saya kata ni, makan masa kat sini ke kadangnya. Sebab dia, kita nak tolak tu keluar kuning. Bila nak jadi putih, air mutlak saja keluar. Itu kita kena buat. Ini teknik sahaja memandikan jenazah, guna air bunga ros dan sebagainya. Pertamanya adalah dengan ratakan air kesebaran. Ini sebenarnya kalau kita boleh dah mula niat untuk mandi jenazah, ratakan air dan sebagainya. Okey, dalam prinsip mandi jenazah ini dia ada orang panggil air 9, tak termasuk air mutlak. Betul kan Puan Syam? Air 9, kenapa air 9? Sebab air 9, saya tengoklah. Saya tengok ini tayangan daripada yang bawah lagi pada amatur. Beginner pun bawah lagi kot. Macam mana tahu? Okey, air 9 ini adalah dengan cara 9 kali bilasan air. 3 air bunga ros, 3 air cendana, 3 air kapur barus. Itu dimakan air 9. Sebab tu kalau biasa kita pergi mana-mana yang tradisional punya jenazah, dia kata holorkan air 9. Kalau kita biasa dengar air 9 itulah air bunga ros 3 kali, air cendana 3 kali, air kapur barus 3 kali. Terpulang nak mulakan yang mana dulu, terpulang, tak ada masalah. Yang penting kita letakkan semuanya kat badan jenazah. Okey. Kemudian bila dah buat semua itu, okey, nak guna span ke, gunalah. Mana kata kalau kita mandi macam kita mandi, buatlah macam kita nak mandi untuk bagikan terbaik bakti kita kepada. Kalau
kita mandikan ayah kita, macam mana ayah kita mandikan kita dengan lembut dan sebagainya, buatlah kita guna sepan dan sebagainya. Macam saya sebut, teknik yang ditunjukkan di gambar ini adalah masing-masing teknik. Mungkin Puan Syam kata ini tak setuju macam ni, masing-masing teknik. Okey. Betul tak Puan Syam? Puan Syam cara lain. Okey. Okey, shampoo rambut. Ni macam mana saya sebut tadi, macam mana kita mandikan anak kita, macam mana kita mandi mak kita, ayah kita dan sebagainya, kita mandikan suami kita mandikan isteri kita, macam itulah kita buat kat si mati. Kita shampoo dan sebagainya. Okey, kemudian bila dah selesai tu, kita bersihkan telinga dia dengan ketempat. Kalau dulu saya pernah bekerjasama dengan Puan Hajah Syamsiah mengusahanya, tapi saya tak buat, saya cuma tengok sebab kat masjid yang lama dulu saya sebagai yang orang kata apa, mempengurusikan khairat kematiannya. Saya akan tengok dia guna kain, dia ambil kain kafan tu ataupun mana-mana kain, dia akan gulungkan sikit, baru dia ganti kat tempat. Sebab kat tempat ini moden, dia suka secara tradisional. Masing-masing cara orang lah. Nak mudah guna kat tempat, tapi guna kain yang tu lagi sempurna, orang kata lagi bersih dan lagi halus. Dan juga memang insya-Allah bersih, sebab kat tempat ni pun kita pun kadang tak tahu dia buat macam mana dan sebagainya. Itu bergantung pada orang. Nanti insya-Allah lah di segi praktikal nanti Puan Syam tunjuklah kalau dia nak buat lah, kalau dia sanggup nak buat kain yang memang makan masa berapa lama tu nak buat satu tu, dia boleh buat lah insya-Allah. Okey, lepas depan barulah belakang. Baru bersih belakang. Maknanya kita tak selesai lagi kalau bersih depan saja. Dia kena bersihkan belakang pula. Yang belakang mula-mula sebelah kanan. Balikkan sebelah kanan, bersihkan belakang, lepas tu balikkan sebelah kiri. Dia beza dengan yang hidup. Kalau contohnya mandi wajib yang hidup, kita mandi wajib yang hidup, bersihkan sebelah kanan depan, kemudian sebelah kanan belakang. Kemudian kiri depan, kiri belakang. Kalau yang mati, kiri kanan depan dulu, lepas tu barulah sebelah belakang kanan. Sebab jenazah ini kalau boleh kurangkan pergerakannya, jangan terlampau banyak, kesian kat jenazah. Sekali gerak sahaja cukup. Okey. Dan kemudian bila dah siap, macam kita juga, kita nak lap dan sebagainya. Ada orang tak lap. Ini sama juga saya sebut, video ini adalah sebagai sampel sahaja. Yang kita anggap ini kena ikut, bukan. Ini sebagai sampel sahaja, yang mana kadang ada orang tak lap lah. Ada orang guna kain yang sama juga, dia buat air 9. Ada orang kain tuala banyak sangat kat situ, so boleh guna, dia lap. Setiap kali lepas tu dia lap, setiap kali lepas tu dia lap, dia lap. Terpulang pada kaptennya. Sebab tu fungsi kaptennya adalah kat situ. Kalau kapten kata buatlah macam nak buat, buatlah. Kalau sekali harum pun, sekali harum lah. Ini sebut cendana. Okey. Kemudian kapur barus. Nanti insya-Allah untuk sesi praktikal kita akan tengok macam mana kapur barus itu, bau dia macam mana. Kalau nak buat balik pun buatlah balik. Nak rasa macam mana orang lain tengok kita dengan kapur barus, boleh teruskan. Okey. Okey, bila dah ni, okey, tutup dan sebagainya. Kemudian bila dah settle semua, wudukkan jenazah. Ini proses last sekali dah. Memang tak buat dah apa-apa dah lepas tu, kecuali kalau kita tengok ada najis yang keluar tiba-tiba. Sebab ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh cakap apa. Tiba kita rasa tengok ada najis masih lagi kuning kat bawah, kita bersihkan najis tersebut. Okey, bila dah siap, ni, okey, ini, okey, dah siap. Nanti time kalau kita betul-betul uruskan jenazah, jangan pula kita buat macam tu. Okey, dah cuma just buat simbol lah, kata dah siap. Takut-takut nanti jenazah pun tu sama terlibat, angkat tangan juga, lari, pakat lari semua orang. Okey, bila dah siap itu, kain kafan sudah siap. Kita terus ke kafan jenazah. Ini adalah saya sebut yang paling terbaik, sunnahnya adalah kain putih. Terbaik sekali. Yang mana kalau kita memang tak ada kain putih pun, ataupun dia kata nak tolonglah gunakan kain batik dan sebagainya, itu bergantunglah pada keadaan. Tapi yang terbaik sekali adalah kain putih. Elakkan daripada pakai kain sutera, sebab ini untuk orang mati, jangan membazir.
Kain sutera tu untuk orang hidup, kain mahal untuk perempuan. Lelaki haram kain sutera. Jangan pula pakai, sebab orang perempuan halal dibolehkan pakai emas. Jangan pula kita pakai kain emas, takut nanti tak sampai semalam, esoknya kubur dah tak ada, kain-kain ni pun dah tak ada dah, tinggal jenazah gitu-gitu, tak ada pakaian. Kesian kat jenazah. Cukuplah dengan sekadar kita pakai kain putih saja. Kain putih yang sederhana harganya, bukan yang murah sangat, bukan yang mahal sangat. Makna katanya janganlah kita terlampau memilih untuk jenazah. Cukuplah kita bersederhana. Islam mengajar kita bersederhana. Okey, untuk lelaki 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Okey. Ini adalah teknik dia adalah macam saya sebut tadi, masing-masing adalah teknik masing-masing. Ada orang membanyakkan kapas. Masa baring tu dah kapas, masa balik. Masa lapisan kedua kain kapas, masa lapisan kedua kain kapas. Nak tutup tu kain kapas, semuanya kapas. Ada orang yang terpulang pada kapten, sebab dia kata fungsi kapten kat situ. Ada orang yang tak apalah, kapas tu cukup kat belakang dengan depan je. Ada orang yang setiap celah-celah tu semua kapas, itu bergantung pada kapten, tak ada masalah. Kalau kapas banyak, gunakanlah. Ataupun kalau waris kata, ustaz saya letakkan jenazah ini dengan harga RM500, saya niatkan RM500, jadi minta ustaz habiskan RM500. Buatlah macam mana sekalipun untuk pengurusan jenazah tersebut. Jadi inilah teknik mudahnya. Macam mana dah ni cara lipatnya tu, insya-Allah dari segi praktikal nanti kita boleh tengok dan sebagainya, cara lipatnya, cara ikatnya dan sebagainya. Okey, biasanya jenazah lelaki dan perempuan ini ada 5 tali. 5 tali di kaki, 5 tali di lutut, 5 tali di pinggang, 5 tali di lengan, dan juga satu tali di kaki, di lutut, di pinggang, di lengan dan di kepala. Okey. Itu. Okey, dah habis. Itulah untuk pengurusan jenazah, mandi dan kafan. Kemudian kalau bab solat, solat jenazah ini biasanya disebutkan masalah dari segi imam. Ada orang kata imam mesti, kalau lelaki, jenazah lelaki sebelah kanan kepala, orang perempuan sebelah kiri kepala. Yang sebenarnya perkara ini tak ada masalah. Yang penting, zaman juga mazhab 4 juga ada khilaf. Sama ada jenazah boleh berada depan ataupun jenazah boleh berada di belakang. Ada mazhab yang kata boleh jenazah berada di belakang, imam kat depan boleh. Tapi Syafi'i, mazhab imam berada di belakang jenazah, bukan jenazah berada di belakang imam. Kita pulang, jenazah imam nak duduk kat kepala ke, imam duduk kat pinggang ke, imam duduk kat kaki ke, terpulang. Tapi cara dia adalah lelaki imam berada di kepala, sebab amanah ataupun tanggungjawab lelaki itu adalah utama. Manakala imam berada di tengah perempuan, badan perempuan, sebagai menandakan simbolik bahawa disitulah bermulanya kemuliaan seorang wanita untuk melahirkan zuriat yang soleh dan soleh. Kata perempuan itulah bagaimana dimuliakan kedudukannya. Yang mana dia ada 4 kali takbir. Mana kalau jenazah itu tak pernah sentuh 3 sejadah masa hidup, tak ada guna pun 4 kali takbir. Tapi yang hidup kena buat fardu kifayah tersebut. Kalau satu kampung tu semua tak reti jenazah, satu kampung itu berdosa. Pahalanya mereka yang tunaikan solat jenazah ini adalah 1 qirat. 1 qirat ini adalah emas sebesar gunung Uhud. Yang biasa kalau saya yang imamkan, saya akan sebut, jangan pula lepas ni tuan-tuan datang tuntut dengan saya emas tersebut, saya tak memiliki emas tersebut. Yang mana kemudian lepas itu buku solat jenazah ini biasa kita dah dengar, Allahumma afillahu warhamhu, Allahumma la tahrimna ajrahu. Takbir pertama baca Fatihah, tak sunat baca doa iftitah. Takbir kedua baca selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Takbir ketiga Allahumma afillahu untuk lelaki, Allahumma afillah untuk perempuan. Kemudian untuk kanak-kanak, faratan li abawahi dan sebagainya. Kemudian takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu dan sebagainya, ataupun rabbana atina dan sebagainya. Kemudian dah berakhir semua itu, juga saya sebutkan sini sunat
kita mengikut sunnah Nabi. Bila dah selesai solat jenazah itu, jangan cepat-cepat pergi, tapi waris ke depan, anak ke, ayah dan sebagainya, bagi tahu, ucap terima kasih. Dan juga yang penting sekali, bagi tahu sekiranya si mati ini ataupun ayah saya nama fulan bin fulan, mak saya fulanah binti fulan, pernah ada hutang dengan tuan-tuan sekalian, maka datang tuntutlah dengan kami, ataupun ibu bapa saya ini ada memberi hutang, datanglah bagi tahu kepada kami. Sebab apa? Kalau kita halalkan hutang yang diberikan oleh ibu bapa kita, itu sebagai sedekah untuk mereka gunakan dekat alam sana. Tapi kalau si mati itu ada hutang dengan orang, merupakan masalah besar. Sebab itulah disebutkan dalam Al-Quran juga, hutang ini mesti ditulis, jangan diingat. Sebab bila diingat, bila yang ingat itu mati, habis. Hutang ini akan membantu dalam menghalang pergerakan roh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seeloknya yang berhutang itu pergi jumpa dengan yang dia hutang, beritahu saya halalkan hutang saya, itu lebih baik. Kalau dia halalkan diam-diam gitu pun tak ada masalah, tapi lebih baik sekali saya halalkan hutang tersebut kepada waris mati. Saya halalkan, tak apa, tak ada masalah. Saya hutang dia 1 juta, dia hutang saya 1 juta, tak apalah. Saya halalkanlah, tak apalah, walaupun saya pun tenat nak hidup ni, tak apalah, saya halalkanlah, tak apa. Itu maksudnya. Halalkan lebih baik dan maklumkan tentang hal itu lebih baik. Dan kemudian bagi tahu kalau si mati ini ada buat sakit dan sebagainya, maka minta maaf banyak-banyak. Kalau rasa nak balas, nak kisos pun buatlah, tak ada masalah. Maknanya itulah tanggungjawab waris kepada si mati. Bila dah selesai macam tu, biasa kita dengar Al-Fatihah 3 kali dan sebagainya sebelum nak masuk jenazah itu terpulanglah. Saya ni bukan nak kata bid'ah dan sebagainya, tapi terpulanglah masing-masing tempat. Jangan pula, maknanya bila kita datang masjid itu, kita sebagai tamu, kita ikut saja tuan rumah buat macam mana. Kecuali kalau dia dah melampau, okey, seorang breakdance kat depan, tanda kita Muhammad, itu dah melampau lah. Kalau ada tempat dia memang straight je, jangan kita kata apa-apa. Kita ikut sebab kita tamu, kita tak tahu macam mana cara mereka. Sebab kita malah nak sebutlah kalau bab-bab yang bid'ah dan sebagainya itu, yang penting sekali kita just nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang kedua terakhir. Manakala yang terakhir sebelum kita ke teori, sebelum kita ke praktikal, maka inilah dia perjalanan ke kubur. Ini driver kereta ini tak bawa, bukan bawa 120. Ini bawa adalah 60 km sejam sahaja. Tapi video ini dipercepatkan sebabnya jaraknya jauh, campur dengan jam sekali. Maknanya Azizan pun mesti pening. Oh, lajunya bawa. Saya cepatkan kepada 3 kali ganda video asal. Ni penggambarannya adalah berlaku pada semalam, hujan lebat. Maknanya wiper tu sentiasa bergerak. Sebab itu saya kata penggambaran di video ini bukan setakat amatur ni, bawah daripada amatur lagi ni. Inilah dia perjalanan ke rumah yang kekal abadi. Siapa yang dapat corner lot, alhamdulillah, luarlah sikit, boleh laku nak renovate dan sebagainya. Siapa kat intermediate, itulah intermediate-nya. Siapa yang kat end lot lah, masing-masing rumah dia. Tapi dari segi Islam ajar, dia tidak ada istilah booking tempat. Oh, saya nak rumah saya sini, dan membayar tempat tak ada. Sebab tanah kubur adalah tanah wakaf. Kecuali keluarga kita yang mewakafkan, contohnya ayah kita wakafkan, okey, saya wakafkan tanah kubur seluas 1 ekar ini kepada tanah ini kepada untuk kubur Islam, tapi saya letakkan separuh daripada itu untuk keluarga saya. Saya kat sini, isteri saya kat sini, anak saya kat sini, ini kat sini, tak apa. Tapi kalau dia tanah wakaf, kita tak boleh nak membayar. Oh, saya sebab rumah saya masih hidup kat corner lot, saya renovate besar-besar, saya nak kat end lot ni, saya nak renovate, tak boleh. Dia tak ada istilah tu. Tanah kubur adalah tanah wakaf, tak ada siapa pun boleh nak booking. Contohnya, yang mati tu suami, tiba-tiba isteri kata, tuan, saya nak booking sebelah kubur suami saya ya, booking ya, saya bayar 1,000 untuk tanah ni. Tak boleh. Dia tak boleh nak buat macam tu.
Sebab nanti jangan pula kita kata sebab kubur suami kat sini, kubur isteri 1 kilometer kat depan tu, nanti tak jumpa kat akhirat. Itu tak ada. Itu bergantung pada amal masing-masing. Kalau jumpa, alhamdulillah. Tak jumpa pun alhamdulillah. Okey, inilah dia. Inilah dia. Kalau kat sini USJ 22 kuburnya. Habis semua kamera bergegar semua. Okey, inilah dia bakal rumah kekal yang akan kita diami nanti, yang mana saya sebut tadi. Tak tahu bila, tak tahu di mana, dan tak tahu bagaimana. Inilah dia. Semalam kuburnya masuk air. Mana tengoklah sini, inilah air dia. Yang mana jangan pula kita sebutkan ni mesti jenazah ni ada benda yang tak kena buat masa hidup ni. Jangan. Kita tak layak untuk hukum itu. Kita dah timba sahaja, keluarkan air itu dan simpan sahaja. Kita tak layak nak berhukum dengan perkara tersebut. Inilah dia tukang gali kubur dan sebagainya. Tapak kubur yang kadang ini, kalau kat sini sekarang ni mereka buat secara sistematik, tersusun, cantik dan sebagainya. Okay. Ini merupakan teknik nak simpan jenazah. Ada orang letak lahat tu kat tepi. Okay. Ada orang letak lahat tu kat tepi. Dia tengok pada tanah. Kalau tanah pasir tak sesuai kat tepi. Kalau tanah liat sesuai. Ini letak kat tengah. Ini letak atas terus, letak keranda je terus. Tak letak ni. Ini kalau dua. Okey, maksudnya sekarang ini tengok keadaan tanah. Kalau tanah liat, dia boleh buat tepi, dia boleh buat kat bawah. Tapi kalau tanah pasir, biasanya orang letakkan keranda je saja terus. Biasanya ada orang dah buat dah kotak kayu, letak yang tu, tutup, lepas tu baru tutup dengan tanah. Dia tengok pada keadaan tanah. Jangan pula tanah pasir tu kita kata kat tengah kubur, tuan, saya nak macam mana sekalipun saya nak tuan buat lahat kat tepi. Oi, kesian kat dia. Dia terpaksa cari kayu pula bagi tahan pasir jatuh dan sebagainya. Okey, tanah kubur ini kadang ada buat kat pasir, tanah gambut, tanah liat dan sebagainya. Bergantung pada tempat dan juga tanah yang diwakafkan untuk tanah kubur tersebut. Okey, alhamdulillah. Itulah dia macam mana sedikit penerangan ringkas. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, para mu'alaf dan para mukallaf yang dirahmati Allah akan menikmati yang sebenarnya pada masa praktikal nanti. Praktikal tersebut tanyalah sampai lebam, sampai tuan penceramah yang moderator kata cukuplah, jangan tanya saya, tak larat nak jawab. Tanyalah. Untuk lelaki terpulang, lelaki nak buat kat mana? Kat dewan ke? Dewan. Kena ambil mandi terus. Baik, nazar. Yalah, kita tunggu dia selesai dulu. Saya nak tanya orang perempuan, dah fikir dah? Nak buat kat sini ke nak buat kat sana? Sebab kalau orang perempuan, dia makan masa sebenarnya. Sebab dia nak buka tu. Sebab saya bertanya dah Puan Syam tadi. Puan Syam kata, saya tak berani, saya tak sanggup nak suruh mandi, nak guna air sungguh. Orang perempuan ni nak buka tudung dan sebagainya, nak kenakan. Kalau orang lelaki ni macam tadi lah, kita tak buka baju pun tak apa orang lelaki ni. Sebab dia sama je. Dia sebab lelaki ni dia tak libatkan rambut dan sebagainya. Terpulang lah. Macam mana? Macam mana orang perempuan? Tanya Puan Syam kata terpulang pada peserta. Orang lelaki pun terpulang pada peserta enggak? Nak mandi ke? Cik Zul nak mandi? Macam mana? Nak bilik mandinya lah? Ataupun just mandi tu mungkin Puan Syam tunjuk cara-cara tanpa guna air. Dan ini kemudian barulah kata apa? Kafan. Maknanya nak buat kat sini ke? Maknanya kat sini bilik ni nanti, kalau perempuan pilih kat sini, bilik ni akan kunci. Memang tak buka. Memang tak ada orang awam. Hanya kalian saja. Tak apa yang Puan Noh, kita bagi mereka luar. Puan Noh tak apa, hari-hari Puan Noh nak pergi sana pun tak apa, tak ada masalah.
kita bagi tamu-tamu bagi Al-Falah. Pilihlah. Kita nak break untuk bersedia untuk praktikal. Nanti Aziz, saudara kita orang kuat Biro Mu'alaf akan sediakan kain-kain kafan. Nak bilik mandi jenazah, okey? Macam okey, bilik mandi jenazah. Okey ke? Ramai. Muat. Muat. Dia masa kursus memang semua interested. Tapi bila time kita ada jenazah, okey. Jadi insya-Allah keputusan telah pun dibuat. Untuk perempuan insya-Allah akan ke bilik mandi jenazah. Manakala untuk lelaki akan dibuat kat sini insya-Allah secara praktikal untuk kafan atau utama dan sebagainya insya-Allah. Okey, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan kemudian insya-Allah saya beritahu di sini kalau boleh kita praktikkan insya-Allah masa sejam saja, sekejap saja sebab tunjuk saja, bukan mandi yang betul. Dan kemudian insya-Allah kita berkumpul di sini pada jam 11.30 atau 11.45 untuk penyampaian sijil dan juga elangun untuk para mualaf yang hadir, dan juga insya-Allah makan tengah hari akan disediakan insya-Allah. Jadi sama-sama kita tangguhkan majlis ini dan juga insya-Allah terpulang pada Puan Syam. Maknanya sini boleh dah kumpul kat sana kat bilik mandi. Dancing on the beat.